Apa yang kita sebut tentang koperasi, seperti mana kata Ustaz Fauzi tadi, ada orang yang baru malam ni bicarakan tentang koperasi. Nasib baik pihak koperasi buat hari koperasi mereka, koperasi negara, hari koperasi negara di sini. Setengah orang dia tak tahu pun. Setengah orang dia tahu koperasi, tapi dia tak tahu koperasi ni menatang apa. Sampai kita bercerita kat dia pula, Pak Long, bukan menatang koperasi lah. Dia bertanya pula, koperasi ni menatang apa? Bukan menatang koperasi lah. Tuan-tuan, paksa kita tak ambil tahu. Kalau kita masuk dalam koperasi, kalau kita ceburkan diri dalam koperasi, baru kita tahu betapa banyaknya peluang, betapa banyaknya bantuan yang dapat, yang pihak pemerintah, pihak kerajaan bagi. Buat koperasi sekian-sekian ahli, sekian-sekian banyak, modal berapa, buat perniagaan berapa lama, buat perniagaan berapa tahun, berapa bulan, minta bantuan daripada pihak mereka. Mereka akan bimbing kita, mereka bagi kursus pada kita, bagi modal lagi. Boleh buat hidup macam ni. Yang tuan-tuan duk tengok ni daripada sini, kemah lah tu, sampai salah. Ni yang mana sakit kau lutut ke bak lahum tak pergi jauh. Punya luas hak mai malam ni satu negara ni tuan-tuan ni. Bukan setakat daripada Malaysia ya, daripada Asia mendatang. Asia Tenggara memai. Menunjukkan bahawa koperasi bukan lagi berada dalam negara Malaysia. Koperasi di negara-negara lain telah menjadi sangat maju. Umpamanya yang disebutkan oleh Ustaz Fauzi tadi, daripada Sweden, dari negara Jepun misalnya, mempunyai kekuatan koperasi yang sangat hebat. Sebab itu penjanaan negara Sweden, penjanaan negara Jepun pun begitu hebat, kerana mereka menggemeling wang rakyat mereka. Kita kadang-kadang orang dulu-dulu simpan duit buat padi, tanam padi mukui, dapat duit mukui, simpan bawah bantai dalam tin Milo. Rumah terbakar dengan duit-duit sekali terbakar. Orang kita pula rajin simpan duit dalam bank semata-mata, dan bank itu pula tidak menjana wang kita. Bayangkan tuan-tuan, duit simpanan kita banyak. Kalau tuan-tuan pergi kepada Amanah Raya, cuba tanya dia, harta orang Islam, harta orang Melayu yang tak dituntut, yang tak dapat diselesaikan pembahagian harta pusakanya, bukan juta, bukan puluh juta, telah mencapai angka bilion. Orang Melayu adalah orang yang banyak wang. Orang Islam di negara kita adalah orang yang banyak wang. Sebab itu setiap tahun orang nak pergi umrah. Setiap tahun orang nak pergi umrah. Yang nak pergi haji ni tuan-tuan, setakat kita ni 1 juta yang menunggu nama senarai untuk pergi haji. 1 juta. Yang dapat kotanya 28,000. Mai tarik balik tinggal berapa? Mekah tengah duk berbesar tu, kurang 20% pula. Yang tuan-tuan kalau daftar sekarang nak pergi haji, mau 2040 baru boleh pergi. Lah 2013, 2030 baru boleh pergi. Duk ada 30 tahun. Lah umur 60, lagi 30 tahun baru boleh pergi. 90 tahun. Alamat pun tukar. Lagi 30 tahun postman mai hantar alamat. Cicik kata ni tak ada lah, tukar alamat lah. Pindah tak mana pula. Pakcik pergi straight kono hujung tu kubak, tu alamat tahu. Punya lama ya tuan-tuan nak buka. Yang kita pergi umrah sekarang ni setiap tahun ada 120,000 orang, 120,000 yang pergi umrah setiap tahun. Tuan-tuan darab dengan RM10,000. 120,000 orang kita yang pergi umrah, tuan-tuan darab dengan RM10,000. Beratus juta, bilion duit orang Melayu setahun. Kalaulah setahun tu mereka tak pergi umrah, yang kali keempat, yang kali kelima, yang kali keenam tak payah pergi umrah, duit tu masuk koperasi RM10,000. Duk ada 1 bilion tuan-tuan. Bayangkan 1 bilion koperasi guru-guru ada. Apa yang dia boleh buat? Bukan setakat ayat mineral ni dia boleh buat. Segala mineral dia boleh buat tuan-tuan. Yang ini kekuatan yang kena ada. Sampai bila kita orang Islam, sampai bila kita orang Melayu, sampai bila kita ni duk tak habis-habis
Saya duk rasa sedih tuan-tuan, duk tengok budak tahfiz duduk dekat sesi simpah, sesi minyak, duk jual bam, duk jual kelenda, jual boy, butik derma. Saya kata, dia kata, Pakcik ni jual bam untuk sekolah kami. Saya kata, dalam kereta saya 4 bam. Bam rimau, bam naga, bam bigelo, semua ada. Saya kata, sampai bila tuan-tuan? Sampai bila masjid? Tadi masjid jumpa saya lepas bayar jemaah tadi, naik mengurusi dia main jumpa Ustaz. Tolong recommend Ustaz ni, kita masjid kita nak buat ekong Ustaz, tolong cari derma Ustaz. Saya tanya berapa ribu kalau? 100,000 Ustaz, tolong tengok tak mana boleh bayar kita. Pasal orang tak main masjid hangat. Masjid hangat tak ada ekong. Kita tanya dia, Pak Long, hang tak pergi masjid Pak Long? Oh, tak mau pergi ya, hangat, belum, pergi pohon. Tu belum ada ekor. Cuba dah ada ekor, ajak dia pula. Pak Long, tak pergi masjid, ekor dah ada lah. Oh, tak mau pergi ya, mari pergi lah, sejuk, nak kencing saja. Hangat, tak mau main, sejuk pun tak mau main. Jenis tak mau main, betul-betul duk ajak lah. Bos Faiz tak main, bos tak Zul pun dia tak main. Sampai bila yang kita nak minta-minta? Semalam saya dapat surat. Saya ni macam Datuk Ahmad jugalah. Tiap-tiap hari dapat surat minta derma. Tiap-tiap hari. Semalam saya dapat satu surat. Surat mohon bantuan untuk membiayai pakej pelancongan ke Langkawi. Astagfirullahaladzim. Nak melancong pun minta duit tuan-tuan. Dah tak ada duit, hampir melancong kat sebelah rumah sudah lah. Tuan-tuan, sampai bila kita nak minta? Kita ada masjid. Satu qaryah masjid ada 1,000 orang. Tubuh koperasi. Koperasi anak-anak qaryah masjid. Buahlah masjid apa-apa. Buah keahlian berapa orang. Buah yuran berapa orang. Pergi meniaga beras. Sini semua orang makan nasi. Meniaga beras. Koperasi anak-anak qaryah masjid buat bayang. Meniaga beras saja. Semua anak qaryah beli beras saja. Beras panjang, beras pendek, beras gemuk, beras mati, beras hidup. Keuntungan yang balik kepada anak qaryah, balik kepada kita, bagi dividen, bayar zakat, kemudian kembangkan lagi perniagaannya. Tuan-tuan, di Malaysia ni tuan-tuan, yang pakai handphone ni saja 18 juta. Ni handphone ni 18 juta. Nu nak masuk pula Bangla 1 juta, tambah lagi 1 juta. Semua puak-puak ni ada handphone belakang. Ni tuan-tuan malam ni, siapa yang tak ada handphone? Kalau tak ada, angkat tangan macam saya. Budak kecil pun ada handphone, orang tua pun ada handphone. Tok, mu, duk Bukit Raya dalam, handphone ada. Nokia bodoh, hak lama. Nombor pun tak ada. Tak mana nombor satu ni, tak mana tu. Aku hak mata tak nampak pun nampak. Tuan-tuan, bayangkan 18 juta. Kalau koperasi kita, tubuh koperasi meniaga handphone, aksesori handphone, top up, prepaid, kontrol seluruh juta ni, koperasi tu je. Koperasi apa? Koperasi ibu-ibu tunggal. Yang mana ibu tunggal, yang mana janda-janda. Janda muda nama janda, kalau janda tua nama jentu. Kalau ibu tunggal, balu-balu, janda-janda, jentu ni berkumpul, tubuhkan satu kedai koperasi, jual handphone, alat aksesori handphone je. Pulangan bulanan pun dapat, pulangan tahunan pun dapat. InsyaAllah tahun depan tutup koperasi ibu tunggal. Sebab apa pula? Semua tak tunggal dah. Semua pakai menikah habis dah. Pasal dah banyak duit. Pasal dia pun dah banyak duit. Kalau janda tak ada duit, siapa nak? Janda ada duit, semua nak. Tuan-tuan, yang inilah kekuatan koperasi. Kita janakan kekuatan koperasi ni. Peringkat masjid kita boleh buat. Kita boleh buat. Bila dah koperasi masjid kuat, tak perlu lagi tuan-tuan, asal Jumaat ada tabung, asal tabung Jumaat. Sampai ada orang yang buat pejam mata bila tabung lalu lepas dia. Lenong.
Yang tadi jelek, tabung lalu lengok. Orang pun tolak ke depan. Bila dia tengok tabung ke depan, dia pun jaga balik. Orang tolak kat dia balik. Tuan-tuan, jom kita buat. Tapi kalau kita berpecah belah, nak koperasi apa? Kalau kita huru-hara, bergaduh, nak koperasi apa? Cuba tengok Sweden. Kenapa koperasinya hebat? Sebab Sweden tak ada gaduh-gaduh. Cuba tengok Jepun. Kenapa koperasinya hebat? Sebab Jepun tak ada gaduh. Cuba tengok Mesir. Boleh buat koperasi? Taubatlah hum. Koperasi apa? Gaduh setiap hari. Nak buat koperasi membangunkan ekonomi di Syria? Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Duk kena habis tembak. Habis dibunuh budak-budak, dibubuh gas beracun, mati habis. Nak bangunkan koperasi apa? Koperasi lingkup, sekolah lingkup, jual prepaid pun lingkup. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita berperang. Jepun tak ada perang sama-sama mereka. Jepun lepas perang Korea, Jepun selepas perang dunia kedua, mereka tak perang. Mereka bangunkan ekonomi mereka. Mereka bangunkan negara mereka. Mereka bangunkan rakyat mereka. Nah, sekarang tuan-tuan, Jepun jadi kuasa dunia. Begitu juga Sweden. Mereka tak pernah perang adik-beradik. Mereka tak pernah perang bersaudara. Mereka tak pernah perang pasal bendera. Sebab tu Sweden membangunkan ekonomi dia hebat. Di sekolah saya ada 4 orang pelajar Sweden. 4 orang tuan-tuan. Saya cakap dengan orang putih dengan mereka, lain macam bahasa orang putih mereka ni. Saya tanya kat mereka, main pada mana? Sweden. Oh, Sweden. Saya tanya dekat dia, cara cakap Sweden lagu mana? Dia kata macam mana cakap Jerman, macam itulah Sweden cakap. Tuan-tuan, mereka main belajar agama di tempat kita. Saya tanya tentang keadaan ekonomi mereka, keadaan negara mereka, sangat seronok. Dan dia kata, Ustaz, lepas raya ni kita bawa Ustaz pergi sana, InsyaAllah. Dia kata, tunggulah saya lapang-lapang sikit, saya sihat-sihat sikit, saya pergi Sweden. Tuan-tuan, Sweden tak ada gaduh-gaduh. Tak ada gaduh-gaduh macam kita. Kita pasal berobok nak rasa bendera pun gaduh. Ustaz atas petang ni Ustaz tiga orang tu belah mana? Duk kira belah tak habis-habis. Tu Ustaz yang tinggi sini belah mana? Ni masalah kita tuan-tuan. Buat koperasi dia tanya pula, ni koperasi belah mana? Sampai bila nak belah-belah? Pi belah orang macam ni. Yang kita nak bangunkan ekonomi. Saya sebutkan pada tuan-tuan, saya buat koperasi di sekolah saya. Nah, saya buat koperasi. Yang tu saya tak payah cerita. Yang saya nak cerita, saya ni ada 9 adik-beradik, 11 adik-beradik, 2 simpan, tinggal 9. 9 ini kami janakan adik-beradik, menantu, ipar, 2 jana duit. Hang bagi berapa, abang bagi berapa, adik bagi berapa, Kak Long bagi berapa, pak bagi berapa, pak Nakan bagi berapa. Tuan-tuan, kami ambil duit ni tuan-tuan, kami buat modal. Modal apa? Kedai runcit Hayani nama dia. Keuntungan daripada kedai runcit Hayani bagi bulanan pada adik-beradik. Untung berapa persen simpan di dalam bank. Mana anak saudara nak nikah, duit dah ada. Mana anak saudara nak sambung belajar, duit dah ada. 3 tahun lepas buka kedai runcit, kita buka pula pasar mini pula. Sekarang kita ada 2 pasar mini. Daripada sinilah kita jana pendapatan untuk adik-beradik kita, keluarga kita. Kita tak payah minta pada YB, tak payah minta pada tak payah hutang PTN, tak mau bayar pula hutang. Kita sebab kita dah ada kekuatan kita. Yang ini tuan-tuan, kekuatan yang kena gembeling balik. Sampai bila kita nak bercakaran, sampai bila kita nak gaduh, sampai bila kita nak bermusuh. Tunggulah 5 tahun akan datang, kita perang lain. Lepas habis perang, kita buat lain balik. Ini tak habis-habis berperang 24 jam tentang politik. Ekonomi kita terjejas. Bila orang naik harga ayam, kita marah. Asal raya, asal puasa, harga naik. Asal harga naik, puasa. Sebab apa? Sebab kita tak pegang. Cubalah kita tubuh koperasi ikhwan. Untuk apa? Ternak ayam kampung, ternak ayam bandar, ternak ayam pekan. Kita tak perlu lagi nak ambil daripada mereka. Sebab kita dah ada koperasi yang ternak ayam, yang belah ayam, yang jual ayam. Kita ada kekuatan ini. Masalah dia siapa yang nak gembelingkan benda ini tuan-tuan.
Yang terakhirnya tuan-tuan, untuk pusingan yang kedua, kita ada timbalan menteri kita, besok kita ada timbalan Perdana Menteri kita, pimpinan-pimpinan kita ni ambil berat pasal kita. Alhamdulillah mereka turun buat program di tempat kita. Dengan depa ni ada hari ni dengan besok, saya cakap senang ya. Saya cakap senang ya. Benda hak besar-besar, beras ke, gula ke, tepung ke, yang besar-besar punya untung, kalau boleh janganlah bagi pada syarikat individu yang buat. Import gula, import beras, import tepung, untung banyak dapat kat depa seorang. Apa salahnya? Apa kata import benda yang besar-besar, AP dalam bahasa orang jentera, approve permit. AP import benda-benda yang untung besar-besar, yang orang terpaksa makan benda-benda ini, bagi kepada koperasi-koperasi ini, bagi kepada koperasi ibu-ibu tunggal. AP lesen import tepung. Kaya habis perempuan-perempuan ni, janda-janda ni. Yang sekarang ni perempuan ibu-ibu tunggal ni hanya buat perusahaan labu sayung. Labu sayung siapa nak makan tuan-tuan? Bukan kenyang pun. Bagi pada mereka. Koperasi polis bagi import gula kat koperasi polis. Senang polis pencet. Koperasi bekas veteran perang, veteran askar, bagi kepada mereka lesen buat kapal terbang. Kalau ada orang buat kapal terbang air Asia, kita buat terbang minum Asia. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita buka benda ni, baru orang nampak betapa hebatnya koperasi. Sebab keuntungan dia besar, kehebatan dia besar. Jadi kalau ini pihak pimpinan negara, pimpinan kerajaan kita boleh buat, InsyaAllah tuan-tuan, masalah koperasi, masalah orang-orang bawahan, masalah orang-orang yang pendapatan rendah akan beria-ia, akan masuk koperasi, dan keuntungannya akan balik kepada semua orang. Dan inilah yang dipanggil konsep at-ta'awun, konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Konsep ini akan tolong menolong. Tapi hakikatnya tuan-tuan ialah perkara yang paling penting ialah keamanan. Kalau apa yang berlaku di negara-negara yang kita duk baca sekarang, buat apa pun tak boleh tuan-tuan. Bersyukurlah kita duduk di Malaysia. Buat forum malam ni tak ada siapa nak bom. Kita buat ceramah hari ni selama 3 hari, kita buat program hari koperasi ni tuan-tuan. Tak ada siapa nak kacau kita. Peliharalah keamanan ini, peliharalah kemakmuran ini. Janganlah berpecah belah. Kalau pecah tuan-tuan, kalau huru-hara negara kita, apa pun yang kita rancang untuk menaikkan ekonomi kita, agama kita, bangsa kita akan hancur oleh kerana peperangan. Wallahu a'lam.